Sami'unil basiru wal mutakallimu. Lahu sifatun sab'atun tantauzimu. Baca begitu. Hidupkan tanwin tu. Jangan baca Sami'ul basiru. Sami'unil, buh nun kecil tu. Sami'unil basiru wal mutakallimu. Lahu sifatun sab'atun tantauzimu. Yang maha mendengar. Tuhan yang maha mendengar. Al-Basiru, Tuhan yang maha melihat. Wal mutakallimu, Tuhan yang maha berkata-kata. Disebutkan maha ni maknanya lihat Allah ni dia tak semacam lihat kita. Sebab tu disebut maha. Maha ni dipaham daripada wazan fa'ilun. Yang amat mendengar, yang amat melihat. Kenapa disebut yang maha mendengar dan maha melihat? Sebab dengar dan lihat Allah ni tak semacam kita. Dengar dan lihat Allah ini, asalkan sesuatu itu ada, maka dia melihat dan dia mendengar. Kita nak dengar ni mesti kena ada suara. Kalau tak ada suara, tak dengar. Nak melihat mesti ada rupa dan warna. Kalau tidak ada rupa dan warna, maka tak boleh nak melihat. Allah ni asalkan sesuatu itu ada. Asalkan sesuatu itu ada, Tuhan mendengar dan lihat walaupun tak berupa. Walaupun tak bersuara. Ini barulah sebut maha. Kalau sebut Tuhan yang maha mendengar, maha melihat, tapi kita duk berasa macam sama dengan kita je, tak. Itu. Kalau kek tu, kek merah, manis, panas, tu. Maka kek itu, diri kek, Tuhan lihat dan Tuhan dengar. Merah kek, Tuhan lihat dan Tuhan dengar. Manis kek, Tuhan lihat dan Tuhan dengar. Panas kek, Tuhan lihat dan Tuhan dengar. Jangan duk pelik. Kita pelik ni apabila kita samakan Tuhan tu dengan kita pelik. Tapi kalau kita faham Tuhan ni laisa kamisi syai' mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis wa lam yakun lahu kufuwan ahad, kita takkan pelik. Takkan pelik. Semacam mana kita tak pelik kalau kita cakap dekat pokok, pokok tak dengar dan pokok tak bercakap. Adakah kita berasa pelik? Tak pelik. Sebab pokok ni dia bukan manusia. Jadi kalau kita kata Allah ni bercakap, tak bercakap, kita berasa pelik, maka kita telah menganggap Allah itu semacam manusia, semacam kita. Kemudian wal mutakallimu. Mutakallimu ni eloknya tak payah sebut maha. Tuhan yang berkata-kata. Sebab dia bukan wazan, dia bukan sirah mubalarah, dia panggil. Tuhan yang berkata-kata. Ini Tuhan ni dia berkata-kata. Walaupun dia tak semacam kita, tapi dia berkata-kata.
Walaupun dia bukan jenis manusia dan jin, dia mendengar dan dia melihat. Cuma melihat kita dengan mata, mendengar kita dengan telinga, berkata-kata dengan lidah. Allah tidak. Jadi sami', basir, mutakallim ni dia panggil nama bagi sifat, bukan sifat. Nama sifat dia panggil. Dia menunjuk ke atas. Contohnya sami', dia menunjuk ke atas sama. Basir, dia menunjuk di atas basar. Mutakallim menunjuk di atas kalam. Jadi Syekh sengaja mendatangkan nama-nama sifat. Sebab nama kitab ni pun Aqidatul Awam. Nama pun Aqidatul Awam. Jadi dia nak mengajar kepada orang awam. Yang penting Allah ni mendengar. Walaupun tak erti, walaupun kita tak erti, sama' tu apa dia? Orang awam cukuplah reti kata Tuhan Maha mendengar, sudah. Sebut sama pendengar jadi payah, dia ada takluk pula. Dia ada takluk, ada kerja-kerja peranan dia, dia ada muta'allaq tu apa, jadi payah. Jadi cukup kita pegang pada Allah melihat dan mendengar. Kalau ikut kitab-kitab Arab yang lain, ni bukan sifat. Sifat tu apa dia? Sam'un, pendengar. Basarun, pelihat. Kalamun, berkata. Itu baru sifat. Itu bagi orang yang dah sudah faham, yang bukan peringkat awam. Ini peringkat awam. Sebab mendengar Tuhan ini tidak ulama khilaf. Tapi Tuhan berpendengar itu khilaf. Ulama berselisih pendapat. Mu'tazilah menolak Tuhan berpendengar. Pendengar itu sifat ma'ani. Tetapi Mu'tazilah tu berkata Tuhan mendengar. Mendengar itu wajib. Siapa-siapa yang mengatakan Allah tak mendengar, dia pergi tambah pula bahkan pekak, maka kafir. Tapi kalau Allah itu berpendengar, tu. Kalau tolak Tuhan mendengar tapi bukan dengan pendengar, itu tak jadi kafir. Kata Syekh, lahu sifatun sab'atun tantazimu. Baginya Allah 7 sifat yang tersusun. Bagi Allah 7 sifat yang tersusun. Jadi yang disebut secara bersusun, secara tertib. Walaupun sifat Allah ni dia bukan jenis bersusun bertertib. Sifat Allah dia bukan pertama wajib, kedua pertama wujud, kedua kidam, ketiga baqa', dak. Itu ulama yang susun. Tu. Sifat Tuhan dia bukan ada mula, ada akhir. Dia boleh jadi 1, 2, 3 ni sebabnya ada mula. Siapa yang terbit dulu itu anak yang pertama. Anak yang terbit yang kedua anak kedua. Terbit ketiga anak ketiga. Terbit yang ketujuh anak ketujuh. Itu dengan sebab apa? Dengan sebab ada mula. Adapun sifat Allah tidak ada mula. Sebab tu sifat Allah dia bukan 1 wujud, 2 kidam, 3 baqa'. Cuma itu ulama susun sebab nak sebut serentak tak boleh. Nak sebut serentak sifat Tuhan 20 dalam satu saat tak boleh. Maka ulama cari idea, susun ikut tertib mengikut logik akal. Logik akalnya mana dulu sifat yang kalau kita nak sebut mana dulu? Wujud dululah. Lepas tu kidam, lepas tu baqa'. Itu semuanya dia ada. Orang panggil alasan-alasan yang kukuh, yang munasabah. Disebutkan wujud dulu,
kemudian kidam, kemudian baka, kemudian mukhalafatu ta'lil hadis hingga akhir. Kemudian di sini kenapa Syekh sebut bagi Allah 7 sifat? Kenapa dia tak kata Tuhan memiliki beberapa sifat? Kenapa dia tak kata Tuhan ni ada 20 sifat? Kena faham. Kenapa dia kata begitu? Sebab nak memberitahu kata dia mensindir Mu'tazilah. Sebab Mu'tazilah menolak sifat ma'ani. Mu'tazilah menolak sifat ma'ani. Tu. Jadi dekat Allah tidak ada kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. 7. Mu'tazilah menolak 7 sifat ni. Ada pun sifat lain. Sifat lain tak dibicara. Sebab sifat-sifat yang lain bukan wujudiah. Ulama tak mau ni ada sifat wujudiah di Tuhan. Bila sifat tu ada, Allah ada. Allah qadim, sifat qadim. Allah ada, sifat ada. Dia kata apa? Berbilang-bilang qadim. Itu dia tahu. Adapun salbiah bukan ada. Jadi tak nama boleh bilang. Dan kena ingat, di dalam perbicaraan ilmu tauhid, bila disebut sifat, dikena pada sifat ma'ani. Itu dia panggil itlaq secara hakiki. Adapun yang lain, itlaq secara majazi saja. Hakikatnya, sifat-sifat itu tidak ada diri. Wajib di Allah, tapi dia tidak ada diri. Jadi tak perlu nak muskil. Tak perlu nak dibuang sifat tu. Sebab sifat-sifat tu bukan ada. No? Sebab tu Syekh sebut lahu bagi Tuhan sab'atun. Tu. Lahu sifatun sab'atun tantazimu. Faham? Sebab tu ma'ani kita tak boleh terima melihat mendengar. Mu'tazilah mereka mengatakan Allah melihat dan mendengar. Dan i'tikad Allah mendengar dan melihat itu wajib. Yang mereka tolak Allah itu ada pendengar. Itu yang mereka tolak. Pelihat itu yang mereka tolak. Perkata itu yang mereka tolak. Kenapa mereka tolak? Sebab sifat ni ada. Adapun melihat mendengar bukan ada. Adakah? Sifat melihat saya adakah? Yang ada pelihat. Melihat tu nama saja. Bila saya ni yang melihat dan saya ada penglihatan, ada tuan-tuan dipanggil yang dilihat. Bila saya buka mata ni, maka nama dia saya sedang melihat. Melihat itu tidak ada. Tu melihat tu bukan ada. Yang ada tu pelihat. Jadi tak boleh kita kata terjemah makni dengan atau mendengar, melihat, berkata-kata. Sebab itu bukan sifat ma'ani. Itu dia panggil ta'alluq kerja bidang tugas bagi sifat-sifat ma'ani. Bidang tugas berkuasa, berkuasa. Bidang tugas pelihat, melihat. Melihat Allah ni, siapa-siapa yang tolak, kafir. Tapi kalau melihat, menolak pelihat, dia tidak kafir. Asalkan dia tidak menolak Allah melihat. Sebab tu kata Mu'tazilah, Allah qadirun bizatihi. Allah sami'un bisam'ih. Allah sami'un bizatihi. Allah basirun bizatihi. Itu Mu'tazilah. Tapi kita, Allah sami'un bisam'ih. Allah basirun bibasarihi. Kalau kita terima Allah sami'un bisam'ih, Allah mendengar dengan apa? Allah mendengar dengan pendengar. Bukan Allah mendengar dengan mendengar. Tak ada orang cakap Tuhan mendengar dengan mendengar. Tuhan mendengar dengan sifat pendengarnya yang qadim. Allah basirun bi basarihi. Allah melihat dengan sifat melihatnya. Kalau kita terima basar tu melihat, Allah basirun bi basari, Allah melihat dengan melihatnya. Itu orang gila bercakap. Allah melihat dengan melihat. Kita sama kita pun, kita melihat dengan apa? Dengan pelihat.
Cuma kita beri nama dengan penglihatan. Bila ada penglihatan, kita melihat. Kita melihat dengan penglihatan yang duduk di mata. Kita tak kata kita melihat dengan melihat yang duduk di mata. Faham elok? Itu. Baik. Dia nak sebut makni. Fakudratun iradatun sam'un basar. Hayatunil. Baca begitu. Hayatunil ilmu kalamun istamar. Kalamun istamar. Hayatunil ilmu kalamun istamar. Baca begitu. Hayatunil ilmu kalamun istamar. Okey. Fakudratun. Maka berkuasa. Masalah kita ni. Fakudratun bukan maka berkuasa. 7 sifat tu maka berkuasa. Iradatun bukan berkehendak, berkehendak. Basar bukan mendengar, pendengar. Sam'un pendengar. Basar pelihat, bukan melihat, pelihat. Dengan ni dia bukan sifat ma'ni. Dia bukan ma'ni. Hayatun tulis perhidup, bukan hidup. Al-ilmu bukan mengetahui, pengetahuan. Sifat pengetahuan. Kalamun berkata, bukan berkata-kata. Bila berkata-kata istamar berkata-kata berterusan. Sudah. Tuhan berkata-kata berterusan, tak berhenti-berhenti. Tak, dia nak beritahu kata apa? Tuhan ni ada perkata yang berterusan. Perkata itu sentiasa ada dekat Tuhan. Kenapa kata begitu? Dia kena tahu asal usul. Mu'tazilah mereka kata, Tuhan ni bila dia nak berkata-kata, dia cipta sifat perkata. Dia cipta di pokok dan di lain, lalu Tuhan berkata-kata. Kemudian Allah buang sifat tu. Ini puak Mu'tazilah. Dia tak mau, dia tidak mau ada dekat Tuhan sifat yang qadim yang wajib, sifat yang qadim sebab takut berbilang qadim, dia letak sifat qadim tu di pokok. Tu. Lalu selepas Tuhan bercakap, Tuhan berkata-kata, dibuanglah kalam tu. Oleh kerana tu ulama dia nak tolak Mu'tazilah, dia katalah kalamun istamar. Faham tak? Lepas tu ulama sebut lam yazal mutakalliman. Lam yazal mutakalliman. Semua kitab ada sebut. Jangan kita silap faham. Lam yazal mutakalliman ni, kalau kita terjemah, Tuhan sentiasa berkata-kata. Tapi sebenarnya tak. Ulama mensyarah di dalam kitab-kitab, dalam syarah-syarah kitab-kitab Arab Tauhid, lam yazal mutakalliman. Apa mereka syarah? Lam yazal muttasifan bisifatil kalam. Sentiasalah Tuhan itu bersifat dengan sifat kalam. Itu mana istamar, berterusan. Tu. Sebab mereka nak menolak golongan Mu'tazilah yang mereka kata Tuhan bila dia nak berkata-kata, dicipta sifat kalam. Tu, dicipta sifat kalam. Dicipta di pokok dan sebagainya. Itulah ulama sebut bila dekat kalam disebut istamar dan lam yazal. Dan berkekalan ni dia ada dua. Istimrarus subut, berkekalan yang tetap. Dia panggil istimrarus subut. Dan dia ada istimrar. Dia ada istimrar yang tajaddud. Dia ada istimrarus subut tetap. Contohnya apa dia? Perkata dia. Itu tetap.
Dan dia ada dipanggil juga istimrar tajadud. Tajadud ni ada tak ada, ada tak ada, ada tak ada. Dia panggil istimrar tajadud ni, dia panggil berputus-putus. Tu. Bukan berterusan. Contoh kita cakap lah. Kalau kita kerja bercakap, orang kata apa? Hang ni duk cakap. Tu. Kalau orang Tani kata apa? Orang Kelantan kata, hang ni bercakap sokmo. Sokmo bercakap. Sokmo ni cakap tadi. Sokmo ni seumur. Asal sokmo ni seumur. Apa seumur? Cakap. Selagi hidup tak mati-mati tu, seumur duk bercakap. Seumur bercakap ni, adakah kita faham dia bercakap tak berhenti sampai ke mati? Tu. Itu dia panggil istimrar tajaddud, dia panggil. Tu. Asalkan dia boleh cakap dan dia memang boleh bercakap, maka dia panggil apa? Sentiasa bercakap. Dan sentiasa ni dia tengok pula. Contoh kalau haji. Kalau kita setiap tahun pergi haji setahun sekali. Mana haji mana ada hari-hari. Kalau dia pergi haji setahun sekali, orang kata apa? Hang ni sentiasa duk pergi haji. Sentiasa pergi haji tu apa maksud? Tiap-tiap tahun pergi. Bukan duk pergi haji setiap hari. Orang Kelantan kata apa? Mu ni sokmo pergi haji. Pergi haji sokmo. Apa maksud? Tiap-tiap tahun pergi. Sokmo juga. Itu namanya istimrar tajaddudi. Bukan istimrar disebut. Jadi lam yazal mutakalliman, semua ulama-ulama muhakkikin mentafsirkan lam yazal muttasifan bisifatil kalam. Sentiasa Tuhan itu bersifat dengan sifat kalam. Ini istimrar disebut. Kalau lam yazal mutakalliman, lam yazal takliman. Taklim. Dia takwil taklim. Maka ini istimrar tajaddud. Tajaddud. Ini perbahasan ulama-ulama yang hebat. Dia panggil istimrar tajaddud. Dia panggil bihasabi syai'. Bihasabi syai'. Kalau haji setahun sekali, setiap tahun duk pergi, sentiasa duk pergi, sentiasa duk buat haji. Kalau sebulan sekali, sentiasa. Kalau dia ni sebulan sekali pergi Kedah, dia ni sokmo pergi Kedah. Itu secara sebulan. Kalau makan, sentiasa makan. Setiap hari makan. Bukan duk makan setiap saat. Itu kena faham lagi elok. Kena faham kenapa tujuan ulama ni bila main dekat kalam, dia sebut istamarra, berkekalan. Tu. Masin yang duduk di garam, itu istimrar apa? Istimrar disebut ke tajaddud? Subut, tetap duduk ada. Ada garam, ada masin. Dia panggil istimrar disebut. Tu. Dan berkekalan kita duk buat umrah, maknanya tiap-tiap bulan pergi. Tu istimrar apa? Tajaddud. Bulan ni pergi, bulan ni tak pergi, bulan ni pergi, bulan ni tak pergi, bulan ni pergi. Itu tajaddud, timbul datang. Tu. Jadi dia ni sokmong pergi umrah. Bukan sokmong pergi umrah sentiasa pergi umrah. Dia ni selalu pergi umrah. Selalu itulah lam yazal.
Ni tak faham lam yazal mutakalliman, lam yazal muttasifan bi sifatil kalam, atau lam yazal mutakalliman dengan makna taklim. Habis. Wa jaizun bi fadlihi wa adlihi tarkun li kulli mumkinin ka fi'lihi. Hak ni saya tak tahu dia terjemah apa, saya pun tak faham. Istama ni kalam Allah sentiasa ada, tak putih-putih. Tu. Wa jaizun, saya terjemah hak saya nah. Saya tak tahu terjemahan ni dah pening. Dan dengan kurnia dan adilnya Allah memiliki sifat haru. Allah memiliki sifat haru. Oh, salah ni. Tuhan ada sifat harui. Sifat Tuhan semua wajib. Kemudian dia kata apa? Tuhan memiliki sifat haru tu dengan kurnia Tuhan. Tuhan bagi dekat dia. Tuhan bagi dekat dia sifat. Tuhan tidak ada memiliki sifat haru. Sifat Tuhan semua wajib. Mana ada haru? Dia kena terima begini. Dan harus ini harus bagi Allah dengan limpah kurnianya Allah dan keadilannya Allah. Harus apa? Tarkun, meninggalkan, bagi setiap mungkin, harus meninggalkan mungkin. Harus itu kapek ni seperti membuat mungkin. Okey, Tuhan buat mungkin harus tak? Harus. Tinggal juga harus. Ni terjemah ni maaf nak. Terjemah ni takut tuan dia dengar pula. Terjemah ni tak betul lah. Tak betul tu kira lembut tu. Kalau kasar apa? Terjemahan ni sesat. Dan dengan kurniaannya dan adilnya Allah memiliki sifat harus. Tuhan tak memiliki sifat harus. Sifat Tuhan semua wajib. Mana ada harus? Tuhan ada sifat harus. Kemudian dia kata pula dengan kurnia dan adilnya Allah memiliki sifat harus. Oh, Tuhan yang kurnia dekat dia sifat harus. Mengaji tauhid ni dia kena mengaji faham betul. Saya nak terima, saya nak terima. Wajaizun, dan harus, ini harus bagi Allah. Harus tu bifadlihi, dengan limpah kurnianya dan adilnya. Harus apa? Meninggalkan bagi setiap mungkin, seperti mana harus membuat mungkin. Okey, Tuhan buat kita harus tak? Harus. Dia buat tu wajib ke apa? Tak wajib. Apa mana? Dengan limpah kurnia. Tuhan bagi pahala. Pahala tu mungkin juga. Tuhan bagi pahala. Bagi pahala tu harus tak? Itu jaiz. Bukan Tuhan ada sifat harus. Tak. Dan yang harus itu apa dia? Tuhan memberi pahala. Memberi pahala tu harus. Kemudian memberi pahala tu wajib tak? Tak. Bifadlihi, dengan limpah kurnia. Tuhan bagi dosa kepada orang yang buat maksiat. Harus tak? Harus. Tuhan bagi tu atas jalan apa? Atas jalan adil. Faham tu? Lepas tu terjemah sini. Pandai-pandai lah terjemah. Saya tak ada nak lihat. Tapi terjemahan ini tak betul. Tak betul. Tak betul terjemah ni. Kitab ni lah. Kitab ni. Terjemahan dia banyak tak tepat. Tuhan memiliki sifat harus. Tak ada dekat Tuhan sifat harus. Itu dia panggil satu sifat yang harus. Harus tu hanya dipanggil saja, hakikat bukan ada sifat harus kat Tuhan. Jadi harus bagi Tuhan dia panggil sifat idhafiyah. Sifat secara sandak saja, hakikatnya tidak. Sifat Tuhan semuanya wajib. Mana ada satu sifat harus? Jadi Allah memiliki sifat yang harus. Mana dekat Tuhan ada benda harus?
Dekat Tuhan wajib belaka. Zat dia wajib, sifat dia wajib. Kena beringat elok tu. Ni kalau boleh kat Pan Am dijekah suruh taubat ni. Taubatlah, taubat. Ni kalau boleh kat Pan Am ni. Dia hukum sesat tu. Saya tak mahu terjemah tu apa. Saya tak tahu apa maksud dia, tak tahu. Tinggal mengada bagi setiap mungkin seperti membuatnya. Jadi nama-nama Tuhan ni, sifat-sifat Tuhan lah. Dia ada, dia menunjuk di atas zat dan sifat. Dia panggil yadullu ala zat wa yush'iru bisifat. Seperti lapah sami'un qadirun. Lapah sami'un basirun ni, dia menunjuk ke atas zat, ke atas Tuhan, dan dia memberitahu dengan adanya sifat. Mana? Sama. Ada sifat Tuhan ini, dia menunjuk atas zat dan tak memberitahu dengan sifat. Mana? Lapas Allah. Lapas Allah ni, dia kena dekat Allah. Dia tak kena dekat sifat. Allah tu apa dia? Nama apa? Sifat apa? Itu. Jadi nama dia ada nama-nama Allah ni, dia ada menunjuk di atas zat dan sifat. Sami'un, basirun, qadirun. Dan dia ada menunjuk di atas zat saja, tidak sifat. Mana? Lapah jalalah Allah. Dan dia menunjuk atas sifat saja. Mana? Kudrat, iradat, ilmu, hayat. Dia menunjuk di atas sifatnya. Dia kata kudrat itu menunjuk di atas zat Tuhan. Tak. Kudrat itu sifat. Qadirun, zat lagi zat dan sifat. Zat dan sifat. Allah tu hanya kena dekat zat. Tak kena dekat mana-mana sifat. Sebab tu Allah ni nak terjemah tak boleh. Sebab tu zikir Allah, zikir terhebat. Zikir yang terhebat. Cuma syarah ajak afdalu zikri la ilaha illallah, supaya semua orang, semua tahap manusia boleh menyebut. Sebab apa zikir Allah zikir terhebat? Sebab Allah tu tak kena dekat lain. Terus kena dekat Tuhan. Kena dekat diri dia. Kalau sami, ya sami, ya sami, ya sami. Dia ada kongsi situ. Mana? Kena dekat Tuhan, kena dekat sifat. Dia kena dekat dua. Zat yang bersifat dengan sama, kemudian sama tu sini. Tapi kalau Allah, 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 dia kena dekat Allah. Dahsyat lagi, dia pun kata aku sesat lah. Biar pergi ya. Dah ni banyak dah orang sesat. Tu lagi dahsyat. Sebab apa? Kul, katakanlah ya Muhammad, dia itu Allah. Dia tu siapa? 100% kena kat zat Tuhan. Macam contoh, dia ni Karim. Dia ni nama Karim. Dia tu siapa yang hakikat? Dia tu. Kul huwallahu ahad. Katakanlah dia itu Allah. Lepas tu ada ulama tasawuf berzikir apa dah? Hu. Biar lepas sakit hati. Nak kata orang kata banyak dah kat aku orang duk kata tu. Mangli lah. Biar lepas sakit hati. Lah ni masalah yang tak reti tu bukan masalah pok saja. Pok kita pun tak reti tak? Hentam dah lah. Ada ulama kata boleh weh. Hentam dulu. Cerca dulu. Orang lah ni penting. Tu. Sebut dulu. Lepas tu nanti betul kira lain. Lepas tu jumpa kata ulama kata boleh. Senyap. Orang kaji dulu sebelum mengkeji. Itu perkataan saya tu. Kaji dulu sebelum mengkeji. Ni keji dulu, lepas tu baru kaji. Ada weh ulama kata boleh. Keji dulu. Orang kaji dulu sebelum mengkeji. Itu. Cuma
Kalau orang tanya, apa tu kadang-kadang dia panggil pok ni pok fitnah. Kita nak kata boleh ke tak boleh. Bukan kita duk berzikir hu. Saya pun tak zikir hu. Saya pun tak zikir Allah Allah. Saya zikir apa? La ilaha illallah. Cuma nak tanya, boleh ke tidak? Itu je. Bila ulama kata boleh, zikir hu, dia kata apa? Ini pok-pok zikir hu. Itu dia punya fitnah. Itu orang punya fitnah. Fitnah, kita dengar tu macam elok, tapi fitnah. Sebab apa? Pok-pok zikir hu. Kemudian dia tambah lagi. Pok-pok ni tak zikir la ilallah, zikir hu. Padahal tok guru ni dia duk tegak apa? Zikir hu tu boleh, zikir Allah tu boleh. Kemudian dia kata apa? Ini pok-pok zikir hu. Ini fitnah. Bukan nak bincang boleh ke tidak. Bukan kami hidup berzikir. Afdhalu zikri la ilallah. Semua orang tahu. Bila sebut la ilallah, semua tahap orang boleh zikir. Dan Nabi bila dia bawa, dia akan bawa kepada semua tahap. Melainkan ada orang sampai tahap dia ni, tahap tinggi. Sampai apa? Allah, 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 Allah. Mai pok ni apa dah? Zikir beruk. Zikir beruk. Dia panggil apa dah? Itu zikir beruk, bukan zikir manusia. Allahu Akbar. Allah. Biarlah nak kata pun. Dia pun kata aku terkenal pula. Tak apa. Famous. Baik. Kena mengaji bagi molek no. Bagi mengaji elok-elok. Kita tak gaduh nak kata kat orang. Okey, kita pindah kepada dia buat mungkin tinggal mungkin ni. Jangan kita buat contoh dengan manusia saja. Beri pahala, dosa, sehat, sakit. Itu mungkin. Iman, kufur. Kalau Tuhan bagi seksa, Tuhan seksa orang kafir, itu adil dia. Tuhan beri pahala kepada orang Islam, itu limpah kurnia. Limpah kurnia ni apa? Dia bagi atas dasar tanpa atas dasar sukarela, bukan dengan sebab menjadi kewajipan dan paksaan ke atas dia. Bukan dengan jalan ijab, bukan dengan jalan wujub. Itu. Perbahasan dia banyak. Tapi kita baca kitab ni, kita nak bagi sekali lalu bagi faham semua bait, kita pindah. Faham, kita pindah. Kalau nak cerita ni satu-satu bait ni 1 jam sehari. Kita nak boleh dapat berkat, dapat khatam. Sebab Aqidatul Awam ni saya pun pelik. Tapi tempat kita tak dibaca. Tuan-tuan tengok kitab Berzanji kan? Kitab Berzanji tu. Ini tak nampak kitab Berzanji duduk kat lain kot. Kitab orang buat maulid tu lah. Burdah apa semua tu. Di situ ada kitab apa? Aqidatul Awam. Aqidatul Awam. Kitab Berzanji ni bukan cipta di Kuala Lumpur. Bukan cipta di Penang. Kitab Berzanji ni seluruh dunia tu kan. Saya ada kat rumah saya baru dapat nuskah. Berzanji tu biji macam kita. Berzanji tu dia ada Aqidatul Awam semua tu. Kat mana ada ni? Kitab merah tu. Berzanji tu. Tak apa saat ni tuan-tuan tengok. Orang duk baca Berzanji tu. Saya ada kitab dekat saya, umur kitab tu ditulis 100 tahun lebih. Ada yang 200 tahun. Saya ada 2 nuskah. Satunya cetakan di India, Kashmir. Makna di Kashmir baca kitab ni. Yang kedua cetak di Mesir. Cetakan di Mesir. Dan cetakan Mesir tu zaman kerajaan Osmaniyah. Dia ni penulis kitab-kitab yang diberi tugas oleh kerajaan Osmaniyah. Umur 170 lebih. Boleh tengok. Baru sampai kitab tu. Duk ada kat rumah. Jadi dulu saya dah fikir juga. Kitab Berzanji ni siapa sekarang? Kan Berzanji kita duk baca. Rupa-rupanya tu zaman kerajaan Osmaniyah.
Maknanya zaman ini dibaca kitab ni. Dan setiap kitab ada Aqidatul Awam. Cuma berjanji kita ni dia tambah Al-Haddad, Al-Attas. Itu tambahan daripada Habib-Habib Indonesia kot. Yang lain sebiji. Al-Jannatu wa Na'imu ada dan tu. Walamma aradallah ada dan tu. Wa Muhayyan ada. Burdah pun ada. Amin tadzakkuri jiranin bidhi. Ada dalam tu. Dan ada Aqidatul Awam. Mana Aqidatul Awam ni kitab yang hebat. Kitab ni digalakkan zaman kerajaan Osmaniyah lagi dibaca kitab tu. Cuma kita di pondok ni, kita tabiat kita orang Melayu ni, bila guru tu tak baca, kita pun tak baca. Kenapa kita baca Ummu Ibrahim? Sebab guru duk baca. Dan tu saya cuba nak pecah tradisi. Saya nak baca kitab ni. Mudah-mudahan tuan-tuan perempuan yang mengaji, sama ada live atau mengaji secara mubasyar ni, dia mengajak orang pula buat daurah. Kita hidupkan Aqidatul Awam. Nama pun akidah orang awam. Dan kitab itu terdapat dan kitab-kitab Maulud Barzanji. Balik semua pakat tengok kitab Barzanji warna merah. Ada hak merah, ada warna banyakkan merah. Tengok ada kita awam dan tu. Kita baca Maulid, kita baca Al-Jannatu, kita baca Walamma, kita baca Walamma Tamamin. Itu semua istilah orang kampung. Walamma Tamamin, Walamma Arada, wa ba'du fa'akul. Tu. Saya ni kaki berzanji juga. Kaki berzanji dulu. Dalam rumah Kunui, tengok mic ni geram. Kau boleh Al-Jan tu nak baca sampai habis. Sampai orang Muhayyan. Tapi orang tak bagi. Gila berzanji. Marhaban, burdah dulu ni. Dalam tu ada Aqidatul Awam. Ada orang baca. Tak ada orang baca. Jadi saya nak pecah tradisi. Saya nak baca ni. Minta siapa yang boleh baca, dia baca. Sebelum ni Alhamdulillah. Sebelum ni saya duk baca kitab-kitab Kharidah, ada orang baca. Alhamdulillah. Duk baca Ummu Ibrahim, tak ada orang baca. Alhamdulillah. Dan kita baca makulat. Makulat tu saya lah orang pertama baca makulat Jawi ayat di Islam tu. Dan dia pencetak buat asing. Cetak bang. Nanti kita nak baca itu awam, baca ni kita nak bagi ijazah. Siap ijazah, tapi tak bagi nanti habis. Lepas tu bacalah kat orang. Barulah kena dengan kita duk baca berzanji tu. Berzanji baca, Aqidatul Awam tak baca. Orang dulu Aqidatul Awam ni hafal ni. Kalau mereka hafal walamma al-jannatu wa na'imuha sa'lima yusalli wa yusallim tu, depa juga hafal. Faqudratun iradatun sam'un basar hayatunil ilmu kalamun istamar wa jaizun bi fadlihi wa adlihi tarkun li kulli mumkinin ka fi'lihi. Cuba kita baca di rumah Kunui. Kan? Orang dulu hayun duit baca. Hayun duit anak. Tafsilu khamsatin wa ishdini lazim kulla mukallafin fahaqqiki waqtanim hum adamu idrisu nuhun huduma salih wa ibrahimu kullun muttaba. Sambil duk hayun. Keluar jadi anak tauhid. Ni dak duk menyanyi lagu. Lepas tu gaduh anakku jadi penyanyi. Jangan tu duk menyanyi apa? Orang dulu nasyid, buku berzanji tu ada di tangan. Tuan-tuan doa, saya nak himpun buku berzanji ni. Umur 100 tahun, 200 tahun ada kat rumah saya. Berzanji bukan berzanji hak mai di Malaysia. Mai daripada India dan mai daripada kerajaan yang menulis tu, penulis yang dilantik oleh kerajaan Osmaniyah menulis kitab. Dua ada kat rumah. Kalau nak tengok boleh pergi tengok. Kitab kulit pun kalau kepak patah. Nak kena buka pelan-pelan 100 tahun lebih. Maknanya buku berzanji kita nak baca tu, itu bukan manuskrip, cetakan 200 tahun. Kalau manuskrip barangkali dah 400 tahun, 500 tahun dulu. Itu yang dicetak, dia tulis, kemudian cetak. Dia tulis tu dah 200 tahun. Maknanya dia tulis daripada apa?
Hak dari apa tu yang ditulis tu? Barangkali umurnya 400 tahun, 500 tahun. Berzanji ni bukan mak main. Tu. Ni dia saya dapat tu pelajar Joy. Tapi kita orang tua ni, pelajar kata siapa nak kitab ni. Tak ada orang bunyi. Saya tengok ni kitab berzanji. Allah berharga. Bawa. Bila kitab berzanji, maknanya kitab berzanji kita duk baca. Bukan main Malaysia. Bukan main Indonesia. Dia main Kashmir. Dia main Mesir. Dia main daripada kerajaan Osmania. Mana kitab ni mana ditulis di atas pemerintahan kerajaan Osmania. Tak tahulah sultan apa. Itu. Maknanya berzanji ni dibaca. Saya nak cerita apa? Nak cerita di dalam setiap buku berzanji yang umur 200 tahun tu, semua ada Aqidatul Awam. Seperti mana adanya kitab berzanji kita, Aqidatul Awam. Tuan-tuan balik buka nanti. Ada kitab yang kita baca petang ni, Aqidatul Awam. Mana kitab ni patut dibaca kepada orang awam. Orang kampung. Seperti mana kita baca setiap bulan, setiap tahun berzanji, kita disuruh baca juga Aqidatul Awam. Baik, kita pindah kepada An-Nubuwat. An-Nubuwat. Arsala ambiya zawi fatana bisidki wat tablighi wal amanah. Arsala ambiya zawi fatana bisidki wat tablighi wal amanah. Apa maksud? Mengutus ia Allah. Allah mengutuskan segala nabi. Kita baca lah dia. Tak letih nak mikir. Tapi kalau tak boleh juga kita terpaksa kena tinggal. Allah mengutus segala nabi yang memiliki kebijaksanaan. Bisirki dengan benar, wat tabligh dan dengan menyampai, wal amanah dan amanah. Okey. Saya terjemah. Elok terjemah tu okeylah. Kalau terjemah secara pondok apa dia? Arsala, mengutuslah ia Allah akan para nabi yang mempunyai kebijaksanaan, sifat fatanah. Dengan benar dan menyampai dan amanah. Dan amanah. Cuma dekat sini Syekh sebut anbiya. Sebab kalau tabligh ni dia sifat bagi rasul. Dia bukan sifat bagi anbiya. Sifat rasul. Sebab tu Umar Ibrahim dia kata apa? Wa amma fi haqqi rusul alaihi wassalam. Adapun yang sifat yang wajib pada hak rasul, iaitulah mana? Sidik, amanah, tabligh. Waktu kita kena faham, nabi juga tabligh. Tapi tabligh dia tu tidak wajib. Tapi rasul dia tabligh dan tabligh dia tu wajib. Sehingga ulama bahas kenapa disebut tabligh di sini. Ulama petikai ni hak kita nak wajib ni. Kenapa disebut tabligh? Tabligh tak wajib bagi rasul. Tak wajib bagi anbiya. Kan wa arsala anbiya. Jadi ulama kata, nabi ni walaupun dia tak wajib menyampai, tapi dia wajib memberitahu kepada manusia dia tu rasul. Tu wallah alam, itu kita tengok perbahasan perbincangan depa. Dia kena beritahu kata dia tu nabi supaya dia tadi yu'azzam wa yukarram, dia dimulia dan dia diagung dan dimuliakan. Supaya dia dihormati, dia kena beritahu kata dia ni nabi. Itu ulama bincang sampai begitu. Nak beritahu kata apa? Ulama terkejut. Kenapa dia kata Allah utus nabi bersifat fatanah, sidik dan tabligh? Dan saya boleh senang je cakap, mana? Nabi bersifat dengan sidik,
Rasul bersifat dengan sidik. Cuma Nabi bersifat dengan sidik dengan tabligh itu tak wajib. Tapi Rasul bersifat dengan tabligh itu wajib. Itu. Tapi kalau Nabi tak bersifat dengan sidik, dengan tabligh tak ada hal. Sebab apa? Mereka ini orang yang diberitakan kepada mereka. Rasul orang yang memberitakan kepada orang. Dia ni pemberita. Rasul ni pemberita. Nabi yang diberita. Allah turun hukum dekat dia. Lepas tu dia buat amal lah. Ikut dia lah nak sampai kepada siapa-siapa yang dia nak sampai. Tapi Rasul wajib dia kena nyampai. Adapun perbahasan tentang patanah, sidik, tabligh, amanah ni saya rasa tak perlu saya cerita kot. Tuan-tuan mengajilah kitab-kitab akidah yang lain yang besar sikit. Saya tak mau cerita detail itu. Wa jaizun fi haqqihim min aradi bi ghairi naqsin ka khafifil maradi. Wa jaizun fi haqqihim min aradi bi ghairi naqsin ka khafifil maradi. Dan harus. Nak ni dia terjemah dan harus pula. Tadi dia kata apa? Sifat harus bagi Allah. Wa jaizun, dan harus pada hak mereka itu anbiya dan rasul, min aradi, daripada bersifat, min aradin, daripada bersifat dengan sifat makhluk. Kenapa dia tak kata min sifatin, dia kata min aradin? Sebab arad ni sifat makhluk. Maknanya apa? Dia bersifat dengan sifat kemanusiaan. Dia panggil al-a'rad al-bashariyah. Sebab tu dia tak panggil as-sifat al-bashariyah. Boleh nak panggil sebab ada bashariyah. Tapi sifat ni dia kena dekat Tuhan, dia kena dekat makhluk. Tapi kalau a'rad terus kena kepada makhluk. Sebab tu dia kata harus pada hak Rasul daripada bersifat dengan a'rad. Mana? Bersifat dengan sifat manusia. Makan, minum, tidur, letih, sakit, demam. Cuma sakit dan sifat manusia yang tidak membawa kekurangan darajat mereka. Nabi tak kena AIDS, Nabi tak kena penyakit buta, Nabi tak kena penyakit kurap, penyakit yang berjangkit, penyakit yang manusia liar daripada mendekati mereka. Nabi tak ada sifat-sifat tu. Sebab tu Syekh kata, bi ghairi naqsin ka khafi fil maradi, dengan tidak mengurangkan martabat, tidak kurang martabat, martabat kenabian. Nabi makan, tapi Nabi tak makan ke darah. Kita makan sampai darah-darah, sampai ke darah. Nabi tidak, tapi tidak tak mampu. Kita tidak mampu. Tahu tidak mampu? Itu bahasa utara. Tidak mampu, tidak tak sedar diri. Makan ke darah. Apa lagi ya? Tu. Sakit merana. Nabi tidak. Sakit dia sakit biasa. Sebab tu dia kata apa? Seperti sakit yang sedikit. Sakit sedikit ni apa? Sakit yang ringan. Jangan terima sedikit, ringan. Mana ada sakit sedikit banyak? Ringan yang berat. Penyakit yang ringan, bukan sedikit tau. Ringan. Ringan ni penyakit yang tidak berjangkit, yang tidak manusia liar daripada mendekati mereka. Tu. Kalau sakit dekat berdarah kaki, itu tak ada masalah. Tapi penyakit gilang, penyakit kurap, penyakit AIDS, kalau kita lah ni apa dah? COVID, itu penyakit yang manusia tak mau dekat dengan dia. Penyakit yang berpenyakit. Inilah penyakit yang tidak boleh ada dekat Nabi-Nabi. Sebab apa? Kalau Nabi berpenyakit, Nabi ada sakit yang berpenyakit,
Manusia akan lari daripada dia dan dia tidak akan dekati manusia. Kalau dia tidak boleh mendekati manusia dan manusia tidak mendekati dia, maka hilanglah hikmah dilantik menjadi rasul. Tak ada hikmah dilantik menjadi rasul, hilang hikmah. Tapi kalau sekadar Nabi demam, pening kepala, tu, sakit tengkok, kodak-kodak macam tu, tak ada hal. Sebab apa? Dan bagi saya, kencing manis pun tak apa. Kencing manis mana ada orang tahu. Tu. Kencing manis ada mana bau. Mereka kencing manis potong kaki tu cerita lain lah. Kalau dia kena penyakit jantung, penyakit tu pertama tak berjangkit. Yang kedua, manusia tidak liar daripada mendekati. Tunafir at-tabi'ah. Tak ada. Faham itu? Jadi, dan harus pada hak nabi-nabi daripada arak daripada bersifat manusia, tetapi dengan ketiadaan mengurangkan darajat mereka seperti ringan sakitnya, seperti sakit yang ringan, bukan sedikit sakit yang ringan. Ismatuhum kasairil malaikah wajibatun wa fadalul malaikah. Dan ismatuhum ni dan sifat maksum mereka. Dia jangan buh sifat lah. Dan kemaksuman mereka. Apa kemaksuman? Terpelihara mereka daripada dosa. Kasairil malaikah, seperti sekalian malaikat. Malaikat maksum, mereka juga maksum. Malaikat terpelihara daripada dosa. Nabi-nabi juga terpelihara daripada dosa. Itu makna maksum. Kemaksuman atau terpelihara mereka daripada dosa seperti malaikat. Apa makna? Wajibatun, wajib. Maksum para nabi ni wajib. Wajibatun tu khabar. Ismatuhum tu mubtada dia panggil. Subjek dan predikat. Jadi wajib. Maksum para nabi wajib seperti mana maksumnya para malaikat. Tetapi kalau begitu, malaikat mulia pada nabi lah. Tak. Wa fadalul malaikah, dan melebihi mereka itu. Melebihi mereka itu akan malaikat. Ni dia terjemah. Dan lebih utama daripada. Tak. Lebih utama daripada malaikat. Tak. Walaupun maksum mereka macam malaikat, bukan makna malaikat tu hebat sehingga dibandingkan dengan malaikat. Tak. Wa fadalul malaikah, mereka melebihi, mereka lebih afdal daripada malaikat. Itu makna wa fadalu al malaikah. Sebab itulah seafdal makhluk ialah Nabi Muhammad. Kemudian siapa dia? Kemudian para nabi rasul yang ulul azmi. Sayyidina Ibrahim, Musa, Isa, Nuh. Dia panggil ulul azmi. Kemudian para rasul-rasul. Kemudian para nabi-nabi. Kemudian ketua-ketua malaikat Jibril, Mikail, Israfil. Kemudian baru malaikat-malaikat yang lain. Itu tartib darajat. Seafdal makhluk Nabi Muhammad. Kemudiannya nabi rasul yang ulul azmi. Tu Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Isa, Nuh. Kemudian para rasul-rasul yang lain. Kemudian para nabi-nabi. Kemudian baru malaikat. Tapi malaikat pula yang afdal, kepala-kepala malaikat mana? Jibril, tu. Israfil, tu. Mikail, tu kepala. Kemudian baru malaikat yang lain. Kemudian baru sahabat. Tu nanti mungkin akan datang sampai ke wallahu alam. Itu. Kita berhenti dekat
wal mustahilu diddu kulli wajibi fahfaz li khamsina bihuk min wajibi. Tanda dekat situ. Itu ada huraian yang penting yang tak boleh kita baca kalut-kalut. Allah. Mudah-mudahan apa yang kita belajar dapat manfaat pada kita, dapat menambah ilmu pengetahuan, dapat kita amal dan sampaikan kepada kita yang lain. Mudah-mudahan pengajian kita ni diberkati oleh Allah dan menjadi asbab teguh dan kukuhnya iman kita pada Allah SWT. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'maka madina. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. اللهم تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك اللهم افتح علينا فتوح العلم وانشر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين ونسألك اللهم الخائفين وإنابة المخبتين وإخلاص الموقنين وشكر الصابرين وتوبة الصديقين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.